Himpunan Hijau ini adalah satu himpunan aman ya, yang dianjurkan lebih 80 NGO. Kita sebagai parti politik menyokong penuh himpunan ini. Himpunan ini tidak ada perarakan. Dia hanya menghimpunkan rakyat seluruh negara dan khususnya rakyat Kuantan untuk menyatakan hasrat, menyatakan pandangan isi hati mereka di atas pelaksanaan pembinaan kilang linas di Kuantan. Kita akan berhimpun secara aman. Kita akan ada pembacaan sajak oleh Sastrawan Negara Datuk Samad Said, dan ada sedikit ucapan-ucapan daripada NGO-NGO dan pemimpin-pemimpin politik. Selepas itu kita akan NGO-NGO akan menyatakan deklarasi mereka berkaitan dengan pembangunan kilang linas yang berisiko tinggi ini. Mereka akan tertangan bantahan mereka dan mereka akan buat penyataan secara beramai-ramai. Tidak timbul lagi ini mengatakan himpunan ini akan membuat kekacauan kerana kita berhimpun di padang yang disediakan. Kita menyahut cadangan Perdana Menteri kalau nak berhimpun di padang. Sebab itu hari ini bila mereka cuba menggagalkan peringkat awalnya MPK, tidak membenarkan kita menggunakan padang MPK Kuantan, kita berasa kecewa dan kita menyatakan bahawa kita tak akan berhimpun. Dan Alhamdulillah hari ini hasil perbincangan dengan pasukan polis, kita bersetuju, polis ini bersetuju memberi kebenaran bersama MPK untuk kita menggunakan padang Kemunting yang tidak berapa jauh daripada kawasan tersebut, yang merupakan kawasan saya ingat mudah untuk diakses jugalah, dan mana-mana rakyat yang ingin bersama boleh naik melalui Tol Gambang. Daripada Tol Gambang nak mahala ke pusat bandar akan dapat bangunan, akan dapat padang ini, yang padang ini berdekatan dengan bangunan hospital Kuantan Tunku Afzan, bersebelahan dengan tempat tersebut. Bantahan yang kita buat kepada dinas ni berdasarkan kepada beberapa perbincangan ya. Sebenarnya kita tidak mengadakan terus perhimpunan ni. Asalnya kita mengadakan perbincangan dialog dengan pihak-pihak yang berwajib, pihak berkuasa, dan hatta saya sendiri mengetahui beberapa pertemuan dengan pihak-pihak agensi kerajaan. Antaranya kita telah mengadakan pertemuan dengan Jabatan Alam Sekitar yang diketuai oleh pengarah Jabatan Alam Sekitar Pahang, Datuk Kamrul Zaman. Kita menyatakan rasa kecewa kita. EIA ni tidak buat secara detail sebelum tu. Jadi kita minta supaya dibuat secara detail supaya mengambil pandangan awam pandangan public opinion, public consultant. Masa tu mereka buat, rakyat tak berapa tahu. Tiba-tiba projek kita dapat tahu nak dibina pada 2008. Jadi kita rasa satu tindakan yang tidak wajar lah pada pihak kerajaan negeri ataupun pihak MITI sendiri yang tidak khususnya MPK sendiri di mana local agenda 21 dia mesti memberitahu rakyat secara khusus pembangunan yang nak dilakukan di kawasan berkaitan. Selepas saya berjumpa dengan Datuk Kamrul Zaman, Jabatan Alam Sekitar, pengarah Jabatan Sekitar, dan kita nyatakan di antara kesan-kesan pembinaan projek linas ini yang membahayakan kesihatan rakyat, yang mana hasil daripada bila mereka proses nadir bumi ni atau rare earth ini, bahan sisa dia tu mengandungi radioaktif yang akan disimpan di Gebeng disimpan di Gebeng, yang mana Gebeng ni semua orang tahu kawasan yang rendah, kawasan yang selalu banjir, dan kita tahu bahawa penyimpanan radioaktif ni satu risiko yang besar, dan tak ada solution pun dalam EIA itu di mana letakkan, di mana akan disimpan benda ni, yang hanya disebut itu distoragekan di kawasan tu, di kawasan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempertikaikan beberapa tindakan yang dibuat oleh pihak berwajib Jabatan Cerita kerana tidak ambil kira pandangan-pandangan lain, dan kita juga telah cuba mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar sendiri, dan saya mengetahui perjumpaan dengan Menteri Besar, tetapi 3 kali kita buat appointment gagal. Kali keempat kita pergi pejabat dia, pada asalnya dia bersetuju untuk bertemu, saat-saat lain dia membatalkan pertemuan, sehingga pejabat dia hanya penyambut tamu seorang pegawai tak ada, dan tidak dibenarkan untuk membuat sebarang kenyataan. Dan selepas kita pergi pejabat Menteri Besar, kita pergi ke pejabat Majlis Perbandaran Kuantan untuk bertemu dengan Yang di-Pertua. Apa yang berlaku, Yang di-Pertua sendiri enggan untuk bertemu. Yang bertemu dengan kita ialah pegawai perhubungan awam
dan pegawai awam tidak boleh buat sebarang kenyataan. Diarahkan mana-mana kaki tangan di Pahang tidak boleh langsung untuk mengeluarkan sebarang kenyataan. Akhirnya kita terpaksa pergi ke pihak yang lebih tinggi ya. Kita pergi berjumpa dengan Datuk Rebecca, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa ya. Kita jumpa dengan Ketua Setiausaha ini dan kita menyatakan mengapa kita membantah projek ini. Antara alasan yang kita beri kepada Datuk Rebecca, bagaimana sebuah kilang yang berisiko tinggi ini boleh dibina di Pahang. Mengapa kilang yang berisiko tinggi ini dibina Pahang dan kerajaan memberi pengecualian cukai sehingga 12 tahun. Sememangnya kita menggalakkan pelaburan baru. Memang kerajaan biasa bagi pengecualian cukai untuk pelaburan baru. Tetapi tindakan memberi pengecualian cukai kepada Linas ini terlalu istimewa. Kerana sehingga sampai 12 tahun ya. Dulu taraf preventif ni 5 tahun saja. Ni sampai 12 tahun. Dan kita minta jawapan daripada Datuk Rebecca. Dia tak boleh jawab. Dia kata apa, ini urusan dulu. Dan kita sebut dengan dalam pertemuan sebut, kita mengatakan bahawa laporan Linas ini, kilang Linas ini mengatakan bahawa dia akan mendapat revenue pendapatan 8 bilion setahun. Just imagine 8 bilion. Mana ada kilang-kilang kita lain sini boleh dapat 8 bilion setahun? Maknanya tuan-tuan, kilang ini sebuah kilang yang boleh menghasilkan pendapatan tinggi, maka tentu mesti ada imbuhannya untuk negara kita. Dan saya tanya apakah perjanjian ini antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Australia? Dia kata inilah perjanjian kerajaan antara kerajaan. Dan kita tanya kepada pihak MITI, kalaulah kilang ini boleh untung begitu besar, kalau selamat, mengapa Australia tidak membina kilang ini di tempat mereka sendiri? Yang menjadi lebih menyedihkan kita, undang-undang untuk mendirikan kilang Linas ini yang disebut dalam laporan mereka di Australia tu, syarat-syarat untuk pembinaannya mesti buffer zone dia 35 km daripada kediaman rakyat. Apa yang berlaku sekarang ni, kediaman rakyat begitu hampir, malahan kilang-kilang lain pun ada dekat di situ, termasuk juga kilang memproses minyak kelapa sawit Maknanya tindakan yang dilakukan oleh kerajaan ini satu tindakan yang gopoh yang tidak wajar Dan hari ini bila Datuk Mustafa sebut semalam, Mustafa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa, mengatakan bahawa dia kata dia tak peduli berapa ramai rakyat nak berhimpun, pihak kerajaan akan tetap laksanakan projek ini. Ini kenyataan apa ni? Ini kenyataan orang yang tidak mendengar pandang rakyat. Maknanya slogan yang mereka katakan rakyat didulukan, pencapaian utamakan ini merupakan slogan mainan semata-mata. Hanya tinggal slogan Dan saya sebut semalam dalam pertemuan dengan wartawan, saya kata kalau beginilah rupa bentuk menteri kita yang mengatakan akan teruskan projek ini, seolah menteri ini macam pekat badak, tak peduli apa orang yang sebut, sedangkan mereka naik atas kehendak rakyat, atas sokong rakyat. Kalau mereka degil, maknanya mereka akan diajar oleh rakyat dalam PRU yang ke-13 ini. Saya berkeyakinan sungguh rakyat akan hajar mereka. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.